Segmen yang ditunggu-tunggu. Ini bukan senang nak jemput ni kan. Walaupun dekat, tak dekat sangat lah kan. Nak main sini pun lebih kurang sejam kot kan. Jauh perjalanan dia kan. Okay. Kita jemput, kita import speaker daripada negeri Kedah. Okay. So saya nak explain sikit dia punya background ni. Depan ni dulu kan. Yang si suami ni, dia ni seorang bekas manager dekat F&B lah kan. Apa nama ni, kira bahagian makanan lah, okey. Dan bini dia tu dia bahagian fitness coach. Anda tengok bini dia pun memang confirm tahu lah memang fitness coach kan. Okey. So dia pernah dapat bonus tertinggi dalam MBA 24,000. Sebulannya. Okey. So tanpa melengahkan masa, sebelum saya nak jemput insan yang hebat ni, sama-sama kita buat tepukkan diamond boleh? Dalam kiraan 3, zoom bersama, okey? Dalam kiraan 3, 1, 2, 3. Diamond, 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 yes. Dengan ini saya berjemput PDD, Nazri dan Wani. Dipersilakan. Tepukkan anda, tepukkan anda. Yang berada dalam zoom, sila buka kamera anda. Okey. Test. First time house meeting pakai mic. Dekat rumah Pak Ya tak pakai mic. Dia pakai ni. Tinggi sangat. tak celi dalam skrin. Aduh, berdebar lah pula. Selalu duk share orang jemput, share dalam Zoom je. Hari ni saja je. Rasa nak secara offline kan. Rasa best sikit. Saya ada slide kan, okay, tak apa. First kali memperkenalkan diri, nama diberi Muhammad Nazri bin Mustafa, business partner. Business partner pasangan dunia akhirat iaitu Nur Syazwani binti Yahya, beri tepukan. Ditaja dalam bisnes yang cukup hebat dan fantastik ini oleh mak abah kami sendiri iaitu New Emerald Direct, Pak Ya dan Faizal, beri tepukan. Upline seterusnya PDD Ayah Mokhtar dan Bonda Fauzia, beri tepukan. Dan Upline Diamond, Sifu kita semua, Sifu, Founders Double Diamond, Syarul Fahmi dan Mazliatul, beri tepukan. Dan penaung rupa mesra, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki supaya mampu tengok kita semua berjaya dalam bisnes MBA ni, iaitu New Triple Diamond, Ayanda Haji Abdullah dan Bonda Haji Mariam, beri tepukan. First kali Nazri nak ucap terima kasih dekat warga TZI, terutamanya Mama Ita kan? Mama Ita dengan Abah Zul. Abah Zul kan? Abah Zul. Atas sudilah nak dengar daripada kami orang yang biasa-biasa je. Orang kata apa, cikai-cikai lah kan. Macam Abang Fahmi dulu cakap, Didi pekak. Untuk kongsi malam ni. So Nazri akan share sikit, Wani sikit. So Nazri akan share pasal apa yang kami dapat. So Wani akan share how, macam mana kami buat. Ni tak pernah pakai benda ni cover. Kan ni. Okay, first kali background lah kan. Ni Nazri bekas nama je manager F&B tapi biasa-biasa. Lepas tu buat part time rider Grab. Dengan Wani bekas fitness coach. Dulu dia duk ajak-ajak orang kalau nak berzumba ke apa semua, boleh tanya Wani. Boleh jemput Wani jadi zumba boleh. Okay, so sebelum MBA ni manager F&B. Lepas tu biasalah dengar je manager F&B ni kan, dengar manager tapi kerja benarnya banyak. Orang kata apa, cashier pun yang manager buat, terima barang pun manager buat order segala benda manager ni atas pangkat nama je. Betul kan? Penat. Lepas tu macam-macam lah part time buat sebab wife pregnant, Wani pregnant. So Wani pula request, kau ni nanti lepas pantang nak CL CL 44 hari. So semua tahu kan CL. CL tu confinement lady. Orang main jaga dia. 44 hari dia kata dia nak. So dah awal-awal tu dah kena pulun dah cari duit lebih. So next ni Wani lah. So kalau siapa boleh lecang Wani kat dalam tu, hebat lah. Sebab apa? Sebab Wani tengah menyorok kat dalam tu. Mesti tengah cari mana satu Wani. So bekas fitness coach, lepas tu kahwin, Wani dah resign. Dia jadi suri rumah. Tapi tak adalah suri rumah kan. Dia pun ada buat bisnes dia juga, secara online juga sebelum ni. So permulaan macam mana boleh buat MBA ni kan, sebenarnya daripada pillow talk. Sebelum tidur tu kan duk sembang. Kami selalu sembang.
kami nak buat bisnes apa nanti ya. Sebab semua orang tahu nak kaya, nak senang kena buat bisnes. Kalau kerja makan gaji, bukan kata tak boleh tapi kurang lah. Percentage dia kita nak hidup senang, nak kaya tu kurang lah kalau kita bekerja kan. So selalulah bersembang. Wani pun dah mengandung tu sembang kan, dah buat bisnes apa. Padahal mak ayah dia pun memang buat MW dah. Tapi tak tahulah awal-awal tu tak nampak pun. Dia fikir buat bisnes ni, nak nego tu, nego ni. Sampailah satu masa tu kan, Nazi cakap, why not MW kan? Kenapa tak cuba MW? Tengok mak abah lifestyle best, pergi sana sini, lagi dapat duit kepuk-kepuk, naik Mercedes. Kita tengok macam best lah. So Nazri dengan Wani pun rasa macam okey lah, kami buat lah, test-test kan. So bulan pertama masuk buat jual online saja. Pasal kami masuk ABRM 31 hari bulan 7 2022 masuk MW. Esok tu kebetulan ada ni apa tu, ABRM. Mak abah terus daftar, terus masuk ABRM sampai-sampai dia pun suruh buat video TikTok. Daripada situlah kami bermula, daripada TikTok kan. Dia kata kena buat video TikTok. Balik tu kan, kita ni TikTok pun tak ada ni, kena buat video TikTok. So balik tu download TikTok apa semua kan. Tu buatlah video. Alhamdulillah aku rezeki Allah nak bagi, tiba-tiba FYP order masuk banyak bagai semua. First month capai 9% dengan nilai RM654.79. Masa tu rasa macam uish, best dah ni. Awal-awal tu sahabat kata, kalau kita buat MV ni, awal-awal ni kita dapat sebulan 500 pun okey lah kan. Mani kata, okey dah. Tu dapat 600 lebih kan. Lepas tu, masuk bulan ketiga, Wani bersalin. Masa dia tengah pantang, ni memang Nazi salute gila. Selalunya orang pantang ni dia, macam mana cakap, dia lemah-lemah sikit kan. Dengan anak first pula, memang dia kerja nak tengok anak tapi tak tahulah. Wani dia punya power sebab masa ni buat sama-sama, tapi biasalah laki kalau dia buat sama-sama dia kena tanya Dayat. Laki buat sama-sama tu macam mana. Dia buat sama-sama dia, tapi tak betul-betul buat pun. Wani yang banyak buat. So masa tengah pantang, masa tu kebetulan ada EPP Iron. Memang jual gila-gila, buat video gila-gila. Capailah 21% silver producer yang pertama. Masa ni dapat RM9,447 sekepang. Masa ni rasa, tak boleh jadi ni. Dia punya buat online macam ni dapat RM9,000 lebih. Aku pergi kerja pagi ke malam, kadang hari weekend pun duduk kerja. Tak dapat banyak ni pun kan. So Nazri pun capai silver producer, Nazri resign tu orang kata memang gila duit lah tu. Dah terus lupa lah. Masa tu memang dah niat nak berhenti lah. Lepas tu tiba-tiba dah main macam ni kan. Dia kata okay boleh lah ni. Ni memang aku punya time untuk aku resign. Tu resign. Patutnya kena notice sebulan, tak cukup sebulan. Kena tambah duit lagi dekat company lah sebab resign awal sangat kan. So Nazri kata tak ada masalah lah. Ada RM9,000. Dia sikit. So design buat full time tu yang best ni bila kita sama-sama buat pasangan ni best lah. Kita sama ada anak first, anak yang pertama kan, tu boleh tengok walaupun ada CL, Nazri pun nak tengok ke. So kena tanya Wani lah, Nazri jaga ke tak jaga dia time pantang kan. Walaupun ada CL. Dia jaga CL tu orang kata makan gaji buta agak. So buat bisnes sama-sama. So lepas tu dapat kami punya first 5 figures lah, orang kata kan 5 angka. Dapat RM12,000 lebih. Masa ni rasa macam, wish, syoknya buat MW. Kenapa tak buat MW dari dulu-dulu lagi? Kenapa lambat buat MW? Tu tanya Wani, kenapa tak buat MW dulu? Dia cakap, dia kata memang ada niat nak buat tapi tunggu kahwin. Betul tak betul? Dia kata memang dia tunggu kahwin. Dia kata. Kalau buat seorang-seorang ni dia rasa malas dia kata. Dia nak tunggu kahwin ke. So ni apa yang Nazri dengan Wani dapat lah selama setahun buat MW kan. Daripada 5 angka ada 4 angka ada. Ni paling banyak 13,000 lah tu. Dan so bonus tahunan lah. Ketul masuk bank. Masa ni tak tolak income tax lagi. So invoice 24,000. Masuk dalam bank pun seketul 24,000. Masa ni first time ni. Nazri paling banyak Azimah dapat duit iSinar. Siapa ada ambil iSinar kat sini? Tak ada. Ada. Nazri dapat iSinar tu. Memang Nazri cherry kat Wani lah. Nazri memang cakap balik-balik rumah tu kan. Tengok apa duit masuk ni. Memang belagak. 10,000 kan masa? 10,000. Paling banyak. Tapi masa dapat ni sekitar masuk akaun Wani kan. Nazri pula. Cuba lah bodek-bodek kan. Tak dapat yang 2 lepas, dapat 4, 7 belakang pun jadilah.
So selain itu dapat ni lah invitation. So masa kerja dulu tak ada lah orang kata pun nama je manager tapi kerja biasa-biasa. So tak ada lah nak dapat orang panggil apa invitation, boleh pakai kod macam ni, pakai cantik-cantik. So kalau dalam MV ni walaupun kita sampai bronze pun dia dah iktiraf lah. So bronze tu 15% pun dia dah iktiraf. So silver, gold, platinum right saja tapi belum panggil lagi kan. Platinum belum. So kan orang tak naik pentas lagi. So best lah. Syok sebenarnya bila kita naik pentas ni. Orang raih ikan jalan kat kapal merah. Woo! Ui best. Oh kena. So dah tu dapat lah invitation ke Langkawi. So sebelum Nazri capai Didi orang cakap kan. MW kalau bawa pergi Langkawi ni beza. Nazri latih kan. Apa nak beza? Apa Langkawi je kan. Pergi banyak kali dah. Tapi bila kita pergi sekali dengan MW baru kita tahu perbezaan dia antara kita pergi sendiri dengan MVP. Turun-turun pada kapal terbang kan. Pergi dekat sana ambil beg. Orang dah kutip beg lah. Tak bawa diri lah. Lepas tu dia bawa pergi merata lah. Lepas tu orang kata apa? First time dapat layanan VVIP. Sampai-sampai buka-buka bilik. Wish, beg dah ada dalam bilik lah. Macam mana dia buat, Nazri pun tak tahu. So bestnya dia tanggung kita punya flight, transport, lepas tu free flow food. So kalau dekat sini yang dah macam Dayak pun pernah pergi Langkawi dah. Makanan dekat sana jangan risau. Kami bangun subuh, lepas subuh pergi dia orang makan. Duduk macam makan je sebab ada pesan kat kami, pergi makan puas-puas sebab nanti menyesal. So kami makan puas-puas. Jadi alhamdulillah tak menyesal lah. Lepas tu dia bagi duit shopping. Nanti banyak gambar tapi nanti pun gambar ni je. Pasal dekat rumah tidur atas katil dengan tilam Dreamland je. Tu baru harga 1,000 lebih tu lah. Mai kat sini tidur dekat katil RM30,000. Memang rasa beza lah. Ya Allah. Ni kita duduk ni rasa tenggelam macam mana lah. Tu ada agak plan-plan dengan Wani kan. Kan dia ada plate emas kat bawah ni. Kalau kita kopek ni agak cam lah. Lepas tu Wani cakap jangan buat pasal. Bilik ni atas nama kita lah. So tak dapat lah ambil tidak. Nak ambil lah tunjuk lah bukti. So seterusnya kami dapat ke Woodsy China. Ni MW tak bagi tahu lagi pi bila. Dia bagi tahu je tahniah layak pi ke Woodsy China. Kami pun tak tahulah Woodsy tu kat mana. Wuhan tahu kat mana. Ni pula apa yang kami dapat lah. Ni dia buat challenge. Jadi platinum ni dia tiba-tiba dia buat challenge apa benda tak tahu. Live your best bagai. Kami dapat kredit voucher daripada MW RM3,000. Jam t-shirt nilai RM1,500. Lepas tu vacuum robot. Ni pun tak dapat lagi. Ni hujung bulan 2. Ni tak tahu dia nak bagi bila. Lepas tu dapat ni lah. Touch and go. Berapa ringgit eh? Tak ingat lah. Dapat dia bagi. So, adalah sebab Nazri dengan Wani, kami anak buah banyak dekat selatan sana. So, selalu travel. Kami pun masing-masing ada kereta sebelum ni. Tapi, kereta yang biasa-biasa je. So, upgrade lah sikit supaya mudah. Tak tunjuk gambar kereta pasal tak mau beritahu kereta apa. Tengok dah. Pasal bukanlah kereta macam Mama Ita kan. Kereta biasa-biasa je. So, oh Allah ni. Pasal apa ada gambar. Oh, aduh, clue. Aduh. Ingat niat nak tunjuk plastik ni je. Tak perasan lepas ni edit lah buang ni. So, orang hantar kereta baru je. So macam mana kami buat? So macam mana? Serah dekat orang yang betul-betul buat lah. Okay, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sebelum Wani start, Wani nak cakap terima kasih dulu dekat Mama Ita dengan Abah Zul sebab jemput Wani dengan Nazri. So Nazri selalu dengan semua orang yang Wani yang buat tau. Tapi sebenarnya dua-dua buat. Awal-awal je Wani buat. Tapi sekarang memang dua-dua buat. Tapi orang duk nampak macam Wani je buat. Tak betul. Dua-dua buat. Kalau Nazri tak buat, takkan boleh jadi macam ni. Takkan boleh pergi China ke apa ke semua tu lah. Ini so tu semua apa yang Wani dengan Nazri dapat. Selalu orang tunjuk apa yang diorang dapat je. Tapi diorang tak cerita macam mana diorang buat kan. So untuk Nazri dengan Wani rasanya ramai tahulah kami buat online kan. Sama juga walaupun buat online, kod mana pun pusing kod mana pun memang kena 5M. Kalau tak buat 5M ni memang takkan boleh pergilah. Memang takkan boleh jadi. First, menjual, menaja, memberi khidmat ada majlis ilmu. Mengguna ni lah. Ada kadang-kadang tu, bila buat online, dia jadi macam tak mau mengguna. Dia nak menjual je. Dia tanya, boleh ke saya tak nak guna? Saya nak jual je barang MW. Orang ni cakap macam ni.
Kalau orang tak nak guna kan, macam cakap. Kalau kita sendiri pun tak nak guna barang yang kita jual, ada ke orang nak beli barang yang kita jual tu? Takkan ada. Kita nak cerita dekat orang macam mana pun susah. Tapi barang MW banyak. Barang MW 800 lebih produk kan. So kalau tak guna, Wani kata kena masuk majlis ilmu. Sebab macam mana kita nak tahu barang tu macam mana kalau kita tak buat dua-dua. Dah lah tak guna. Majlis ilmu pun tak masuk kan. Jadi buat 5M je walaupun online. Lepas dah mengguna, start menjual. Wani menjual, Wani jual kat TikTok lah. Macam ni. Cik nak patah balik macam mana? Tak boleh patah balik. Okay lah, Wani menjual dekat TikTok. Yang kecil ni. Okay, Wani menjual dekat TikTok. Sama juga. Menaja pun Wani guna TikTok. Online. Wani online kan. Tapi sama je. Wani menjual, Wani menaja. And then Wani memberi khidmat. Memberi khidmat ni lah. Memberi khidmat Wani banyak online, offline juga. Service. Service Wani coaching ataupun coaching lah. Ada offline, ada online. So sama je. Wani buat 5M juga. Kalau orang offline buat 5M, Wani pun buat 5M. Majlis ilmu pun sama. Majlis ilmu ni memang paling penting lah. Tanpa majlis ilmu, takkan terjadinya lah MW ni bagi Wani. Majlis ilmu ni nadi lah. So macam mana Wani buat menjual dengan menaja tu lah dekat TikTok, dekat online, Wani guna TikTok. First kali kalau guna TikTok, yang paling pentingnya personal branding lah. Guna mana-mana pula. Macam kita tahu lah, ada orang buat online dia guna Facebook, ada yang guna Instagram macam tu kan. Macam Wani buat TikTok, so Wani kena strongkan Wani punya branding dia dekat TikTok. Kita punya gambar. Letak gambar kita. Tak kisahlah nak pakai filter ke apa ke, asalkan muka kita. Nama, biar nama yang mudah orang ingat ataupun sebut. Lepas tu letaklah bio sikit yang best-best. And then link ni penting. Sebab orang nak connect dengan kita macam mana kan. Bila kita buat konten FYP, orang akan klik dekat link ni. Tu sebab sedikit lah. Apa yang penting bila buat online ni, personal branding. Macam ni ialah hari ni punya tau. Wani bawa screenshot baru masukkan. Ni hari ni punya saja. Ada APC, ada ABU, ada sale. Yang best ni online. Hari ni Wani tak buat apa-apa pun tau. Maksud cerita tak ada buat aktiviti lah. Tapi disebabkan buat online, Wani punya personal branding dah strong. Konten-konten Wani banyak yang FYP and dia masih berjalan lagi. Yang bawah-bawah yang dah berbulan-bulan post pun masih ada yang FYP. So diorang nampak konten-konten Wani ni, that's why lah adanya sale. Walaupun hari ni Wani dengan Nazri keluar. Sebab hari ni birthday Mak Nazri, birthday Mak kita orang. So celebrate. Hari ni memang whole day tak buat apa pun. Hanyalah servis anak buah dalam grup WhatsApp je macam tu. Tapi masih ada. Banyak still Wani. So macam mana Wani grow business secara online? Bila kita buat online, beza tau dengan offline. Online orang akan mudah down. Jadinya kita kena sentiasa aktifkan grup. Grup team tu lah kena aktif selalu. Kena cari cara lah macam mana nak bagi grup tu aktif. Sebab bila grup tu krik-krik, macam nak cakap, jiwa soul kita pun akan krik-krik lah. Tak adanya nak datang sale ke apa, kita nak promote pun jadi malas. Lepas tu kita orang buat Zoom meeting juga, seminggu sekali je. Online lah, Zoom meeting online sebab semua anak buah jauh-jauh kan. And mostlynya part time. Bagi Wani, Zoom meeting ni penting. So kalau tak buat Zoom meeting langsung dalam seminggu, macam mana kita nak connect dengan anak buah tu? Sama juga. Walaupun Zoom meeting, okay. Yang ketiga, kita orang buat personal coaching. Personal coaching tu untuk setiap ABO, kita orang buat personal coaching. Sebab Wani biasanya yang handle customer Wani. So Wani punya WhatsApp selalunya akan hang lah dengan WhatsApp customer kan. Bila ada group personal coaching ni, biasanya Nazri akan reply. Nazri akan reply ataupun Wani yang akan reply guna handphone Nazri. Lepas tu, yang paling penting sekali lah, buat online ni mudah. Kita punya business mudah, apa cakap? Mudah drop. Dia tak strong, tak sustain macam offline. Bila kita buat online, macam bercinta lah. Bila kita bercinta online ataupun LDR, shock ke? Tak shock kan? Tak shock kan? Kita nak jumpa juga. Oh, terasa. Tersilap lah cakap. Kita nak jumpa juga kan? Sebab lagi best. Kita tak sabar nak kahwin sebab nak berjumpa juga. Sama juga. Oh, nak kahwin dah. Kena pula kan. Sama juga dengan online lah. Sama juga. Online, kalau buat bisnes, kalau online, tak jumpa, kena keep on sponsoring. Sebab akan mudah drop.
anak buah kita yang online tu tak lama lagi nanti akan hilang. Sebab dia tak ada bonding tu. Dia tak faham sangat. Orang kata buat MV ni macam orang dulu-dulu masak. Bila orang dulu-dulu masak, dia guna kayu api kan. Bila kayu api tu lama-lama, dia akan habiskan baranya kan. Kita kena letak kayu api baru kan. Macam tu jugalah anak buah. Sama juga, offline pun macam tu juga kan. Tapi online dia punya kayu api lagi laju. Habis bara tu. So kena cepat, keep on sponsoring. Macam mana Wani buat keep on sponsoring ni? Sama juga TikTok. Anak bawah ni semua daripada TikTok. So tak ada beza pula online dengan offline. Yang ada bezanya online senang drop. Offline lagi strong lah bagi Wani. Okay. Teknik closing secara online. Macam Wani cakap tadi, WhatsApp penting tau. Kok mana pun kita guna social media mana pun semua customer akan ke WhatsApp kan. Jadi kita kena set up WhatsApp tau. Wani akan set up Wani punya WhatsApp. Profile foto, letak gambar kita sendiri. Ada setengah orang tu dia tak letak gambar dia. Lepas tu dia buat private. Wani buat everyone. So bila orang WhatsApp dia nampak. Oh sama muka dia dengan muka kat TikTok tu. So dia WhatsApp orang yang betul. And Wani akan letak katalog supaya dia nampak barang-barang apa lagi Wani jual. Kadang-kadang tu yang FYP dia dorang. Dia nak beli dorang tapi sebabkan nampak Alano. Oh Alano ni mak aku ada guna jugalah. Oh Alano ni dia jual juga ke? Pun nak beli Alano disebabkan nampak katalog. Katalog tu penting. And Wani buat auto reply juga. Auto reply tu bila orang PM terus pop up message. So walaupun masa tu tak pegang handphone, naik message. And Wani punya auto reply tu ada suruh diorang save nombor. 90% lah orang yang chat Wani biasanya akan save nombor Wani. So bila diorang dah save nombor kita, kan kita ada update status kat WhatsApp kan. Dekat situ pula lah Wani akan promote. Kadang-kadang bila dia PM tak terus sangkut. Tapi bila nampak kita punya status WhatsApp tu baru sangkut. So pentinglah auto reply tu sebab kita nak database kan, kita nak save, diorang save nombor kita. And template. Wani buat template tau. Macam sekarang konten Wani tengah FYP di Doran. Bila FYP, leads banyak masuk. Leads masuk banyak. Tapi yang belinya tak semua kan. Itu selalulah kan. Jadi bila FYP masuk banyak, takkan kita nak reply satu macam tu kan. Wani dah ada template dah. Orang PM je, pap terus hantar. Forward je. Macam tu. Sebab biasanya barang-barang kecil ni, Wani buat template lah. Tapi kalau barang-barang mahal tak boleh template. Contoh Esprit ke Atmosphere ke tak boleh. Tapi setakat di Doran ni, Wani guna 2 template je. Wani hantar 2 benda tu, auto close. Auto orang payment macam tu lah. Kalau dia nak payment, dia payment lah. Kalau tak nak jugalah. So template ni mainkan peranan lah bila FYP. And yang paling penting, bila buat online ni, beza dengan offline. Offline kita nak berhubungan baik dulu kan. Kita nak kenal-kenalan kan. Tapi online, orang PM nak beli barang. Kita jangan tanya nama dia. Kita jangan tanya, pernah try ke barang MW? Sebab sebelum ni yang offline tanya Wani. Dia orang tunjuk WhatsApp dia orang dengan customer kan. Dia orang interview customer. Bila interview, customer turn off lah. Orang tu nak cepat-cepat tahu harga, cepat-cepat nak bayar, nak barang. Tapi kita duk, sis duk mana? Sis nama apa? Sis pernah try ke barang MW? Pernah dengar tak MW? So orang jadi turn off. Dia terus close je kalau online ni. Tak payah nak tanya-tanya macam-macam. Dia nak deodorant. Okay, deodorant. Pap, siap macam tu je. And teknik online marketing and sponsoring. Kalau tengok Wani punya TikTok, Wani buat konten bukan konten barang je tau. Tapi ada konten sponsoring juga. Tunjuklah apa yang bestnya MW. And yang paling penting semua orang. Bukan kata kita je yang buat MW ni. Bila kita buat bisnes, selagi tak ada bukti, orang tak percaya. Memanglah kita tunjuk kita punya leader 10,000 lah, 20,000 lah. Orang akan counter. Banyak orang cakap, itu kau punya leader. Kau? So, Wani tunjuk bukti diri Wani sendiri. Payslip tu lah penting lah bagi Wani. Sebab kan, masa awal-awal Wani buat MU, Wani tak ada apa. Apa yang Wani buat, Wani push buku prospek tu lah yang macam Wani belajar ke IBRM tu kan. So buku prospek tu kita punya circle lah kan. Bila kita push, kawan-kawan kita, ada yang terus on, ada yang tak terus on. Tapi Wani kan bulan ketiga Wani buat MU, Wani silver producer kan. Wani punya payslip, nama Wani, and then income 9,400 kan. Wani terus lah show off. Dekat semua social media Wani update. Bukan sekali, dalam masa sebulan tu banyak kali Wani update. So orang yang reject Wani tu datang balik. Sebab ada bukti. 3 bulan Wani buat MA dan dapat 9,400. Baru dia sign up nak jadi ABO. So bagi Wani, tunjuk bukti tu penting. Macam nak tunjuk bukti, kena cepat-cepat lah buat MA bagi cepat-cepat dapatkan bukti. Basic tu penting lah. And macam mana nak buat MA laju. Cara Wani lah. Wani, sebab apa Wani boleh laju? Mindset. Kena tukar mindset. Bagi Wani nak buat MA ni, mindset paling penting.
By the way, Wani nak cakap, Wani seorang yang pemalu tau. Wani seorang yang pemalu dan introvert. Jadinya lagilah Wani kena lawan Wani punya mindset tau. Orang pemalu nak buat bisnes susah tau. Macam Kak Jana, Kak Jana extrovert tau. Dia tak malu. Betul. Dia memang tak malu. Dia cakap banyak apa. So dia senang nak buat bisnes. Tapi orang macam Wani nak buat bisnes tak senang. Walaupun online, orang tak jumpa orang, tapi susah. Dia malu, dia macam nak update apa-apa pun malu. Nak tunjuk muka pun malu. Orang introvert je lah faham kan macam mana. Ni pun sama je. So, kena ubah mindset dulu. Wani ubah mindset. Wani kena lawan lah Wani punya mindset. Kalau tak lawan, Wani takkan boleh buat bisnes apa-apa pun. And bila buat bisnes Amway ni, orang tak tahu pun aku ni pemalu macam tu Wani fikir. Orang tak tahu pun. So, Wani online kan. So, Wani tukar mindset Wani. Mindset boss, bukan staff. Biasanya orang yang payah nak buat mindset ni adalah orang yang bekerja tau. Sebab dia dah biasa menerima arahan daripada bos. Jadi dia nak tukar mindset dia jadi kepada mindset boss susah. Mindset boss ni ialah, okay, beza staff. Mindset staff ni, bila bos dia suruh, baru dia buat. Tapi mindset boss, kau tak payah suruh, aku tahu nak buat apa. Kau tak payah suruh, aku tahu nak buat apa jadi silver producer. Macam tu. Kita tahu apa yang kita nak buat untuk keluar daripada comfort zone kita ni. Wani pemalu tapi Wani tahu nak buat apa untuk buang Wani punya malu ni. Sebab apa? Sebab Wani nak silver producer. Sebab Wani nak DD. Wani nak emerald. So Wani tahu nak tukar mindset ni. Tak payah suruh Wani dah boleh bergerak sendiri. Macam tu lah akhirnya. Sebab Wani punya upline offline kan. Masa tu pula Wani tengah sarap mengandung. Macam mana Wani nak buat offline? Wani bukan tak nak buat tapi tak boleh. Sebab tengah sarap mengandung, Nazri pula kerja. Jadinya yang Wani boleh buat ialah offline. Wani berfikir sendiri. Wani tak tunggu Wani punya upline. Wani berfikir sendiri, okay, Wani buat online. Wani belajar sendiri TikTok tu macam mana apa semua. Wani start from scratch. Walaupun kan kawan-kawan Wani ramai cakap, dia anak, bapak dia emerald. Sebab itulah dia cepat. Tapi hanya orang Amway je tahu. Tak ada kaitan kan? Bapak kita apa ke memang tak ada kaitan kan? Yang kedua, trap RM60. Ini yang paling bahaya. Disebabkan RM60 ni lah orang tak serius buat Amway. Bagi setengah orang RM60 ni banyak. Kalau betul RM60 ni banyak, buktikan. Kita kena laju lah buat Amway sebab nak dapatkan baik RM60 ni bersama untung-untungnya. Tapi orang yang termasuk jerat RM60 ni sebab bagi dia RM60 tu nothing. Tak dapat RM60 ni pun tak ada masalah. Disebabkan jerat RM60 ni dia tak serius. Okey, bayangkan kalau kita buat bisnes. Okay, bila kita bayar RM60 ni, kita jadi Amway business owner kan. Kita owner business kita tahu. Tapi orang tak betul-betul buat, tak serius buat sebab modal dia RM60 je. Tapi bayangkan kalau kita buka kedai, contohlah Amway tu kita buka kedai setiap negeri. Satu kedai 100,000 misal kata modal. Satu negeri berapa pula? Amway shop kan. Bayangkan kita dah spend banyak macam tu. Kita nak down ke? Kan biasanya orang buat Amway ni sikit-sikit down kan. Tak ada, orang reject down, tak ada sale down, tak ada sponsoring down. Tapi bayangkan kalau kita setiap negeri ada shop. Aku dah spend 1 juta ni buka Amway shop. Mata-rata ni. Nak down, do nothing ke nak do something? Kita mesti akan do something kan. Tapi sebabkan jerat RM60 ni, RM60 je. Dia tak tukar mindset dia. Kena tukar mindset. Kita dah spend banyak duit. Barulah boleh buat Amway ni dengan secara serius. Tu Wani tukar mindset Wani lah. And Wani buat Amway dengan rasa desperate. Walaupun masa tu kita dah banyak duit, kita rasa macam tak perlukan pun Amway ni. Tapi kita nampak Amway ni pada masa hadapan. Wani jujur cakap, masa Wani buat Amway ni, Wani tak adalah perlukan duit sangat. Kita perlukan duit tapi Wani tak adalah desperate. Sampai tak cukup makan ke apa. Tak ada. Saving ada masa tu, kereta ke motor ke semua ada. Rumah pun semua cukup lah senang cerita kan. Nazri jaga okey. Tapi kita tahu kalau kita buat Amway ni, kita dah tahu kan, Amway ni kita dah tahu. Kita buat macam ni, apa yang menanti. Kalau kita kerja, kita tak tahu lagi kan. Kita kerja 5 tahun all out, gaji kita naik berapa banyak, kita tak tahu. Kita naik pangkat ke, kita tak tahu. Tapi Amway, kita tahu. Emerald, berapa bonus? Bonus tahunan RM50,000, kita dah tahu. Ni berapa, ini berapa. So kita tahu apa yang menanti. So Wani tukar, Wani punya mindset ke rasa desperate. Desperate nak buat all out. Orang tak boleh nak bayangkan tau, Wani Nazri salah seorangnya yang tak boleh nak tukar mindset dia tahu. So Wani ajar Nazri tahu macam mana nak timbulkan rasa desperate tu. Betul tak? Semua orang boleh buat benda ni tahu. Wani boleh tapi Nazri tak boleh. So Wani ajar dia. Rasa desperate ni contohnya lah kan. Wani ambil contoh orang lain lah. Kalau, jam pukul berapa kalau rumah orang tu terbakar.
Anak dia dalam rumah, tapi maknya kat luar. Kalau kita rasa desperate masa tu kan, dia nak selamatkan anak dia, biasa desperate kan. Dia akan buat all out tak? Akan berfikir cepat. Dia akan buatlah apa-apa dia boleh buat. Dia akan berfikir dengan cepat, dia akan berlari dengan laju untuk selamatkan anak dia tanpa orang suruh kan. Itu buat secara desperate. Tapi kalau dia tak desperate, dia akan macam duduk je. Walaupun anak dia terbakar, dia duduk je, dia tunggu. Dia tunggu orang cakap, kenapa kau tak selamatkan anak kau? Macam tu lah. Orang tak boleh berfikir. Ada setengah orang tak boleh berfikir tau. Dia macam duduk je. Walaupun anak dia terbakar dalam rumah kan, dia macam tunggulah orang suruh ke, orang arah ke. Macam tu juga dengan Amway. Kita duduk, kita bayangkan. Macam tu lah situasi dia. Berada di situasi satu tempat yang kita ni desperate. Walaupun kita tahu kita tak. And bila buat Amway, orang senang down. Bila buat online lah, anak buah Wani, tim Wani, and Wani sendiri juga senang down sebab kita suka comparekan dengan orang. Wani kan seorang yang pemalu. Orang yang pemalu, orang yang introvert ni lagi mudah down tau. Bila dia tengok orang tu macam, dia ni hebatnya, dia boleh bercakap depan orang. Dia ni hebatnya, boleh pergi tegur orang tu. Dia ni hebatnya, dia ni lajunya. Terjadi mudah down. Tapi bila Wani dah buat Amway ni, sekarang dah setahun 5 bulan, Wani dah faham. Amway ni kita tak bersaing dengan orang. Kita bersaing dengan diri kita sendiri. Kalau kita bersaing dengan orang, sampai bila pun kita takkan maju. Tapi kalau kita bersaing dengan diri kita sendiri, kita akan maju. Kalau rasa semalam dah malas, semalam tak pecah telur, semalam tak ada PV, hari ni kita fight diri kita, nak pecah PV 50 PV pun cukup lah. Macam tu je. Wani fikir macam tu je. Tak nak fight dengan Diamond. Kita selalu compare diri kita dengan Diamond. Dia dah Diamond, kita baru je start buat Amway. Memang rasa down lah bila tengok kan, orang tu FDD. Kita baru je founders 3%. Memang kita akan down lah. Orang tu confidence dia dah sangat tinggi. So, kita ada pace kita masing-masing. Kita ada lane kita masing-masing. Kita tak bersaing dengan orang lain. Kita bersaing dengan diri kita sendiri. Itu yang Wani buat lah. And Wani suka buat planning. Wani seorang yang suka buat planning. Tanpa planning, Wani akan cepat down juga. Sebab aku macam tak tahu nak buat apa hari ni. Nak buat apa Rasa macam exhausted. Padahal tak buat apa sebab tak ada planning, monthly planning. Tips orang yang berjaya, kalau tak boleh buat semua yang kita listkan tu, jangan tinggal semua. Misal kata kita ada 10 perkara kita nak buat. 10 perkara lah, Amway lah, senang cerita kan. Aktivitinya apa? Maybe ni P-service lah, PCOD ke apa ke. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Itu tips orang berjaya lah. Kalau kita tak boleh buat, maksudnya kita ada 10 list. Tapi 10 pun kita tak boleh buat sebab kita tak manage kita punya time dengan betul. Percayalah bahawa kita belum betul-betul nak lagi. Kita gagal nak planning. Kita belum betul-betul nak. Nak tu hanya di mulut sahaja. Ini Wani ambil daripada ayat wife Double Diamond Mugunten. Double Diamond Mugunten masa mus tu. Dia tak nak kerja. Dia tak nak buat Amway. Parents dia kan Amway juga kan. Parents dia buat Amway juga kan. Dia tak nak buat Amway. Dia kata Amway tu bisnes orang tua. So parents dia kata kau tak nak buat Amway, pergi kerja. So dia pun kerjalah jadi kerani. Bila dia pergi kerja, dia kata tak larat. Padahal kerja 8 sampai pukul 5 je macam tu. Tapi dia kata tak larat dan gaji siput. So parents dia balik kerja tu, parents dia cakap dengan dia macam ni. You pilih 2 choice. First choice, nak buat benda yang dia tak suka selama 2-3 tahun and selamanya, lepas tu dia akan boleh buat benda yang dia suka, ataupun yang kedua, selama-lamanya buat benda yang dia tak suka. So first choice tu ialah dia buat Amway all out selama 2-3 tahun and selamanya lepas tu dia dah boleh bersenang lenang, ataupun yang kedua tu teruskanlah kerja jadi kerani. So dia pilih nombor 1. Dia terpaksa buat Amway. Dia buat Amway gila-gila. Wani tengok dia muda lagi baru 30 lebih macam tu kot. Tapi dah double diamond. So dia punya pilihan tu bijak lah. Dia pilih first choice. So bagi Wani, kita awal-awal je lah kita rasa struggle, tak selesa, akan down, betul-betul nak sponsoring lah, selling lah. Tapi benda ni akan berlalu. Wani rasa kalau dia boleh, kita lagi boleh kan. Kita pun boleh. Apa tak ada beza kita dengan dia. So Wani percaya betul, sebab tu lah sekarang Wani all out betul-betul. Wani nak buat laju-laju. And yang paling penting, macam mana kita nak buat semua tu? Kalau Wani lah, Wani kena ada big why. Wani kena ada sebab, kena ada reason. Kalau tak ada reason, kita jadi macam kosong. Kenapa aku nak kena buat Amway? Aku bangun hari ni buat Amway untuk apa Follow orang ke, follow the trend ke apa macam tu kan. So Wani akan tulis Wani punya big why. Tulislah nak tampal dekat depan katil ke ataupun nak tulis dalam diary ke, asalkan ada semua why kita. Kenapa buat Amway? Bla 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 bla. So bila kita nampak, bila kita tengok,
Kita jadi macam, kalau Wani lah, Wani down pun, Wani akan naik balik. Wani takkan down lama-lama. Lagi-lagi kalau kita dah ada team kan. So kita ada big why. So kita cari reason kenapa kita nak buat MBA. Kita kena buang kita punya alasan sebab nak dapatkan result. Wani ada Wani ada baca satu ayat ni, dia kata dalam masa 6 bulan kita akan dapat result, ataupun dalam masa 6 bulan kita akan menyesal kalau kita tak buang kita punya alasan. Okay, ni Wani serahkan Nazri. Okay, baik. Ni dah lah ni. So, siapa sini yang rajin datang house meeting? Rajin datang center meeting, masuk majlis ilmu. Yang tak angkat tu dia bukan tak datang, tapi dia kurang datang. Kadang dia untuk Zoom kan. So, bila kita buat MBA ni, paling penting sekali adalah ilmu. Kita datang contohnya pasal deodorant, kita belajar tentang deodorant. Bila kita belajar pasal deodorant tu, bila kita dah ada ilmu, barulah kita akan faham. Bila kita faham tentang produk tu, barulah kita yakin nak menjual produk tu. Bila kita dah yakin dengan produk tu, ataupun kita yakin dengan bisnes MBA ni, barulah kita percaya. Dan bila kita percaya dengan bisnes MBA ni, barulah kita ada move up ataupun peningkatan. So, berbalik pada awal tadi balik, majlis ilmu. Sebab setengah, tak semua, setengah dia macam malas sikit. Dia rasa macam, hari tu dah belajar pasal this drop lah. Tiba-tiba hari ni main pasal this drop lagi. Sebenarnya main house meeting ni, belajar tu satu lagi kita nak soul. Kita nak jiwa dia tu. Sebab macam mana cakap? Macam orang online ni kan. Orang online ni kadang-kadang dia hanya join secara maya, secara Zoom. So dia punya soul tu tak berapa nak ada. So dia senang nak down. Tapi kalau kita selalu main house meeting, kita main center meeting, kita jumpa orang yang sama-sama buat bisnes MBA dengan kita. So kita nak down tu susah sikit. Kita datang kan, kita datang jumpa, kita datang sini kan. Tengok orang lain semangat. Kita pun tumpang sekali semangat. Tu tujuannya ayahanda, bonda, tu sifu kita suruh main center meeting, main house meeting. Walaupun kadang-kadang benda tu benda yang sama je dia cerita. Selalunya kalau dekat house meeting lagi dia cerita Nutrilite, tak Nutrilite, cerita JNH. Dia pusing pi, pusing main, gosing got tu je. Kalau orang yang dah lama buat ni tak tahulah. Dia pasal produk tu dia kata, dia ni produk ni aku tak dengar apa, aku dah hafal lah. Tapi dia main juga sebab dia tahu dekat sini ada dia punya soul, dia ada dia punya semangat. So kalau boleh main house meeting. Kalau tak boleh secara Zoom lah. Cuma orang kata apa? Kalau nak lagi best dia punya, nak rasa dia punya soul tu memang kena main secara fizikal lah. So kalau nak ada benda tu, nak percaya, nak yakin, orang kata apa, nak faham bisnes MBA ni, kena join meeting. Sebab orang kata apa? Nanti nak ungkap pentingnya house meeting ni tak tercapai di akal lah orang kata kan. Nadi dalam bisnes MBA ni house meeting. So kalau tanya pemimpin dalam Rupa Mesra ni, memang dia orang akan cakap benda first kali, paling penting sekali house meeting lah. Supaya kita ada soul dalam bisnes. So Allah Akbar. So Nazri nak terima kasih lah dekat barisan penajaan Nazri, terutamanya mak abah kami sendiri, New Member Direct Pak Yah dan Faizah. Lepas tu PDD Ayah Mokhtar dan Bonda Fauziah, walaupun dia orang dah tak buat sekarang kan, Nazri pun ada pergi rumah mereka melawat apa semua. Dan dekat Sifu Fahmi dan Sifu Mas, walaupun orang kata apa, bukan dia punya front leg, tapi leg bawah-bawah pun dia sudi nak coaching. Walaupun dia seorang yang offline, tapi bila kami berjumpa, dia boleh bercakap mengenai online. Dia boleh bagi idea-idea. So memang tak sangka lah. Selalunya sebut offline, jumpa Fahmi, kemudian dia kata, ni kalau online, hang buat macam ni. Kita orang pun macam, Fahmi boleh buat online kau ni? Kita, saya tak boleh, saya ajak boleh, saya buat tak boleh. Dia selalu cakap macam tu. Dan dekat kita punya mentor lah, New Triple Diamond Ayanda Adi Abdullah atas prasarana. Sebab kadang kita buat MBA ni kan, kita dah ada prospek apa semua, tapi kita tak pandai nak close. So sekarang ada benda yang mudah, iaitu kita bawa prospek kita pergi dekat seminar usahawan. Kita tak payah nak close, kita bawa main je, lagi ada speaker-speaker yang akan tolong close kat kita. Dan dia pun akan share offer lagi masuk ke ABRM kan. Sudah belajar. So mudah, perjalanan kita mudah. Tak macam zaman-zaman dulu yang mana orang kata apa, dia sendiri nak buat, dia sendiri tu semua. Sekarang kita prasarana apa semua dah cukup dah. Orang kata apa, kalau Ayahanda cakap kan, apa yang Rupa Mesra provide ni, sepatutnya dalam masa 5 tahun kita dah boleh jadi diamond lah. So, terima kasih dekat semua barisan penajaan.
So yang lemah itu daripada Nazri dengan Wani sendiri, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Taala. Satu dia nak pesan, kalau rasa buat online best, sebenarnya buat offline lagi best. Tu je. Okay. Selamat kali pada MC yang hebat. Okey, tepukan untuk leaders kita, PDD, Nazri dan Wani. Bukan hebat sikit.